Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua dan selamat pagi juga kepada semua. Semoga hari ini kita sentiasa ceria dan kita mudah-mudahan pada pagi ini ya kita dipermudahkan urusan. So hari ini sangat bertuah sekali dan terima kasih saya ucapkan kepada Cik Muhammad Fahmi Mat kerana menjadi pengerusi untuk hari ini dan menjemput bahagian pengajaran menjemput kami daripada Fakulti Pendidikan untuk berkongsi bersama-sama pada hari ini berkaitan dengan lesson study. So, beberapa perkara sebelum saya nak mulakan pada hari ini kita punya perbincangan ataupun kita kata sedikit perkongsian ilmu pada hari ini. Ya, saya kalau boleh sekiranya ya mintakan tuan-tuan dan puan-puan dalam keadaan bersedia untuk mendengar dan sentiasa ya pada hari ini sentiasa bersemangat untuk bertanyakan soalan kerana hari ini kita bersama dengan panel kita iaitu Dr. Zanatun Haji Ihsan. Dan beliau merupakan seorang individu yang boleh saya katakan di Malaysia ni juga sangatlah proaktif, salah seorang yang sangat aktif dan proaktif dalam ataupun berkaitan dengan lesson study. So bila kita bercakap tentang lesson study, pasti orang akan tanya apa itu lesson study? Macam pernah dengar, tapi kita rasa macam banyaknya buat kat sekolah. So hari ni kita nak bercakap, nak membincangkan bagaimana lesson study dan apa itu lesson study dan sedikit nak berkenalkan kepada Malaysia tentang apa itu lesson study. So sebelum kita nak membincangkan topik kita hari ini, community pembelajaran profesional melalui kajian pembelajaran. Kajian pembelajaran maksudnya dalam bahasa Inggeris disebut sebagai lesson study. So hari ini saya nak perkenalkan dahulu iaitu speaker kita iaitu Dr. Zanatun binti Haji Ihsan. Beliau merupakan pensyarah kanan di Pusat Kajian Pembudayaan STEM dan banyak pendidikan beliau sebenarnya beliau merupakan pakar dalam pendidikan sains terutamanya melibatkan kimia terutamanya dan pelibatan beliau aktif ya dalam lesson study sejak tahun 2011 lagi. Dan beliau juga salah seorang keanggotaan iaitu World Association of Lesson Study di peringkat international ya sangat aktif dengan pelbagai pencapaiannya. Dr. Nathan juga salah seorang pembentang jawatan kuasa dan pelbagai lagi terlibat aktif dalam apa kita panggil World of Association of Lesson Studies. Selain itu juga Dr. Nathan juga pernah menerima grant daripada Sumitomo kerana idea lesson study ini juga datangnya daripada Jepun. Yang ini Dr. Nathan akan kongsikan bagaimana sedikit kronologi nanti Dr. Nathan akan share kepada kita semua tentang bagaimana lesson study ini boleh wujud sehingga pada hari ini. Ya, dan Dr. Zanatun juga selain daripada terlibat aktif di conference, di seminar, beliau juga terlibat dengan kajian-kajian melibatkan lesson study, juga memberi training kepada guru-guru, kepada bakal pendidik, kepada educators, teacher educators ya untuk bersama-sama memperkenalkan lesson study. Dan saya fikir tidak asing lagi Dr. Zanatun ya merupakan orang yang sangat bersemangat, menjiwai dan hari ini kita nak sama-sama ya menyelami ya perkara ataupun perbincangan berkaitan dengan lesson study. Saya fikir sedikit pengenalan berkaitan dengan Senatun. So saya amat berharap sekiranya tuan-tuan, para profesor, doktor, tuan-tuan dan puan-puan, if you have any questions, boleh tanya dalam chat tersebut dan nanti kita akan ada sesi soal jawab ya kerana ia boleh saya katakan di peringkat pendidikan tinggi ia agak baharu kerana kita akan membincangkan bagaimana dan mungkin ada banyak contoh yang sebenarnya kadang-kadang kita dah buat kat dalam kelas kita atau dalam pengajaran kita tapi rupanya ini lesson study. So hari ini kita bincang dengan secara terperinci. So saya serahkan majlis kita kepada Dr. Zanatun Haji Ihsan untuk meneruskan perkongsian ini pada hari ini. Dengan ini dipersilakan Yang Berbahagia Dr. Zanatun Haji Ihsan untuk menyampaikan perkongsiannya berkaitan dengan lesson study. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator majlis pagi ini Dr. Syahwat Amran dan semua yang terlibat di dalam webinar ini berada secara online. Saya mengucapkan alhamdulillah syukur kepada Allah SWT atas limpah kurnianya mengizinkan kita bersama-sama dalam online ini ya insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain.
Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah ya, kita berada di sini untuk berkongsi ya, saya nak katakan pengalaman yang alhamdulillah diizinkan oleh Allah SWT terlibat daripada 2011, iaitu sebaik saja saya balik daripada pengajian PhD, di mana pada waktu itu profesor daripada Nagoya datang ke UKM. Sebenarnya UKM pun dah lama, sebab pada masa itu kita ada kongres pengajaran dan pembelajaran yang diadakan di Pulau Pinang. Jadi profesor ini dia bercerita tentang kajian pembelajaran, iaitu lesson study semasa kongres. So dia Persubahan ya, iaitu seorang profesor di Fakulti Pendidikan pada masa itu memanggil saya untuk membuat satu seminar, mengambil peluang Profesor Arani ya, Muhammad Sakar Arani datang ke Malaysia untuk kongres dan panggil ke Fakulti Pendidikan, dan kita membuat seminar lesson study, memanggil guru-guru di sekitar, mungkin tak ramai, tapi di sekitar Bangi, Kajang, dan itu pada 2011, 15 hingga 16 2011 ya. Kemudian tahun berikutnya 2012 datang lagi dan kita ada perkongsian di peringkat UKM sebenarnya, iaitu semasa tu adalah di bawah Pusat Pembangunan Akademik ya, pada 17 dan 12 September. Mungkin ada di antara kita yang telah mengetahuinya, telah mendengar ya. Jadi sebenarnya dah lama, cuma kita mungkin tidak perasan ya. Okey, alhamdulillah. Jadi saya di sini ingin dalam perbincangan saya ingin share. Okey, adakah boleh nampak ya apa yang saya kongsikan ini? Boleh? Dr. Syawal nampak ke, Dr. Syawal? Ya, nampak. Okey, alhamdulillah. Jadi saya besarkan. Okey, di sini tajuk yang saya pilih lah ya, kajian pembelajaran profesional, sebenarnya lebih dikenali dengan PLC ya, di peringkat sekolah, di peringkat pengajian tinggi PLC. Melalui kajian pembelajaran. Ya, nama kajian pembelajaran ini sebenarnya telah ada perbincangan juga dengan Dewan Bahasa. Kenapa kajian pembelajaran? Okay, saya akan kongsikan juga nanti. Iaitu nama dalam bahasa Inggeris adalah lesson study. Jadi kalau ikut gambar yang saya terakan ini, memanglah kita tengok macam di sekolah ya, tapi apa yang dimulakan di negeri Jepun. Kemudian basicnya ya dalam lesson study ini, iaitu pembelajaran komuniti pembelajaran profesional PLC ini adalah kolaboratif. Jadi kerjasama di antara pendidik ya, untuk bersama-sama melihat pengajaran kita dengan lebih mendalam. Jadi yang paling penting dalam konteks ini ialah kerjasama kolaboratif antara kita ya. Jadi oleh sebab itu saya letakkan perkara ini lebih penting untuk kita melihat dengan lebih mendalam apa yang sepatutnya kita boleh lihat pelajar-pelajar kita di dalam proses pengajaran pembelajaran di peringkat awal prasekolah hinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Kerana itulah aset kita ya, pelajar-pelajar ini. Jadi sejarah tentang lesson study ini seperti tadi yang Dr. Syawal sebutkan tadi, ada sejarahnya. Ya, mungkin semua ramai dah tahu dah ya, daripada buku buku yang telah dikeluarkan ya. Tapi bermula daripada kajian TIMSS pada 1995, di mana pada masa itu 3 negara yang paling tinggi masa tu result dia ya, keputusannya, dan Jepun adalah yang tertinggi lah antara 3 itu. Jadi pakar pendidik ni melihat apa sebenarnya yang berlaku di Jepun. Jadi di situlah bermulalah pakar-pakar pendidik ini membuat kajian demi kajian, melakukan kajian PhD dan merasakan perkara ini perlu dikembangkan perlu dikembangkan sehinggalah terbentuknya persatuan ya, World Association of Lesson Studies pada berdasarkan kepada kajian ini. Dan seminar ataupun konferens pertama yang diadakan adalah pada 2007, hasil daripada pembentukan WAS itu. Kemudian seperti yang kita tadi, ini adalah berasal daripada Jepun ya, sebab apabila kita nampak keputusan tadi. Jadi rupanya ini telah menjadi budaya orang-orang Jepun ya. Kita pandang ke orang kata timur kan, budaya dia, bagaimana dia melihat pengajaran itu secara serius di dalam kelas.
kerana apa yang berlaku di dalam kelas itu sebenarnya itulah yang akan menghasilkan pelajar-pelajar di luar sana. Budaya yang kita bentuk di dalam kelas, iklim yang kita bentuk dalam kelas, kemahiran yang kita bentuk pada pelajar, itulah yang akan kita keluarkan pelajar kita di luar sana, yang akan kita bentuk pelajar kita. Menunjukkan betapa pentingnya proses semasa berada di dalam kelas itu yang perlu kita perhatikan dengan lebih mendalam. Ya. Okay, jadi perkara ini juga telah dibincangkan, maksudnya tentang PLC ini satu perkara yang penting sebenarnya, ya, iaitu di mana bersama-sama untuk melihat apakah yang boleh kita lakukan di dalam konteks pendidikan, sama ada di sekolah ataupun di peringkat pengajian tinggi, iaitu kita nak melihat mungkin perubahan perkembangan metodologi pengajaran, pentaksiran supaya bersepadu, holistik untuk melihat kepada aspirasi pelajar, bukan sahaja daripada aspek ilmu tetapi dari aspek akhlak, aspek kemahiran dan segala aspek yang sebenarnya kita nampak tersirat tetapi kita perlu highlightkan, kita kena congkel di dalam proses itu. Di peringkat pengajian tinggi juga terutamanya di UKM, memang sebenarnya dah nampak kepentingan pelajar itu, perkembangan pelajar itu, di mana kita telah memulakan iaitu kajian-kajian pengajaran kita, kajian-kajian di dalam kuliah kita sendiri. Jadi kita telah ada platform Kongres Pengajaran dan Pembelajaran, satu platform yang sangat bagus. Semua fakulti melihat bagaimana kuliah yang kita adakan itu dapat menghasilkan pelajar yang begitu inovatif, ya, dan dengan pelbagai metodologi ataupun dengan pelbagai strategi yang kita lakukan untuk menghasilkan pelajar yang lebih baik. Jadi ini adalah satu perubahan yang sangat baik dan dikembangkan, yang seperti juga tadi Encik Mak telah terangkan bahawa akhirnya perubahan Kongres Pengajian Pembelajaran itu sekarang menjadi kinovasi, melihat apakah apa tu strategi, sama ada dalam bentuk penilaian, sama ada dalam bentuk metodologi pengajaran yang berinovasi mengikut pada perkembangan semasa. Ya. Okey, sama juga yang ini di dalam fasa 21 hingga 25 juga kita melihat lebih mendalam lah tentang pelajar kita, bagaimana dia bertingkah laku. Untuk melihat bagaimana dia bertingkah laku, kita tak mampu sebagai seorang pensyarah ataupun guru sendiri, ya, sebagai seorang pendidik di dalam kelas dengan pelajar yang ramai, kita tak mampu buat sendiri. Oleh sebab itu, konsep kolaboratif itu adalah sangat penting, ya. Kita nak melihat bagaimana pelajar aktif, kreatif, proaktif. Kita tak nak melihat output saja, iaitu tugasan yang dihantar kepada kita, tetapi kita nak melihat proses itu, bagaimana kemahiran dan sebagainya diintegrasikan. Jadi kita nak lihat juga bagaimana berlaku proses perkembangan intelektual di antara pensyarah dengan pelajar, ya, melalui proses strategi yang digunakan, perbincangan, perkongsian, pembentangan dan sebagainya. So dari situ maka berlakulah perkembangan dari segi penilaian, bukan sahaja penilaian dari segi output ataupun exam, tetapi penilaian dari segi proses. Okey. Jadi berdasarkan kepada itu semua, ya, maka untuk meningkatkan, ya, profesionalisme, pembangunan profesional sebagai pendidik, maka perlulah adanya kolaboratif antara kita, ya. Jadi di peringkat kementerian sebenarnya PLC ni telah berkembang dah lama, ya, 2011 dah bermula dah, dan saya difahamkan memang telah disebarluaskan PLC di seluruh Malaysia lah, di dalam konteks Kementerian Pendidikan Malaysia, dan di situ disediakan pelbagai tools, ya, pelbagai alat kolaboratif yang telah disediakan, ada lebih kurang 13, ya, alat, dan pelbagai idea ataupun strategi ini boleh digunakan oleh pendidik mengikut kesesuaian, mengikut keselesaan yang mana yang sesuai nak digunakan. Tapi saya nampak lesson study ini satu yang sistematik, yang mana di peringkat WALL sendiri, ya, World Association of Lesson Study, dia menyatakan tentang lesson study, tetapi sebenarnya itulah platform untuk professional learning community. Ya. Jadi sebab apa? Dia study lesson itu secara mendalam, ya, kita study the lesson. Jadi perlunya kolaboratif lah antara kita, ya. Okey. Jadi apa itu PLC sebenarnya yang ditarifkan di sini ialah satu platform pelantar untuk pendidik berkolaboratif bagi meningkatkan tadi matlamatnya dah PLC, ya, pembangunan profesional dan juga peningkatan kemahiran pelajar-pelajar kita, ya, secara lebih meluas, mendalam,
ya, dari segi prestasi akademik, dan juga yang nak dilihat ialah kemenjadian pelajar yang tersurat tadi dari segi kemahiran, nilai, akhlak dan sebagainya. Ya, jadi kita perlulah kolaboratif untuk melihat perkara-perkara itu. Okey. Jadi idea utamanya yang telah disarankanlah oleh Kementerian ialah kita berfokus kepada 3 perkara, iaitu fokus kepada pembelajaran pelajar, ya, bagaimana pelajar itu belajar, ya, memastikan semua, kalau dalam kelas ramai, memastikan semua pelajar belajar, bagaimana perkembangan mereka, pemikiran mereka, ya, maksudnya student thinking, student development, tingkah laku mereka, itu yang kita nak lihat secara bersama, ya. Kemudian secara tak langsung, oleh kerana kita buat secara bersama dan kolaboratif, inilah juga satu platform untuk kita meningkatkan kemahiran pengetahuan pendidik. Ialah sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai pensyarah, kerana platform kolaboratif inilah untuk kita bersama-sama mengembangkan, meningkatkan ilmu dan juga strategi pengajaran, ya, secara kolaboratif ini. Dan berdasarkan kepada perbincangan, ya, idea-idea yang telah kita bincangkan bersama. Seterusnya, memang matlamat kita juga ialah tak lari daripada untuk pencapaian pelajar sendiri, tapi bukan sahaja dari segi intelek tetapi juga dari segi elemen-elemen lain. Kita nampak dari segi falsafah pendidikan kita pun ada elemen jasmani, emosi, rohani, intelek. Jadi kita tak nak intelek saja tapi kita nak melihat rohani, emosi itu dilaksanakan, diterapkan secara sedar dan juga dikaji bersama-sama dengan rakan penyelidik yang lain. Nak menunjukkan bahawa betapa pentingnya perkara itu, oleh itu kita buat secara mendalam. Okey, saya kongsikan juga kitaran lesson study yang telah adalah di peringkat kementerian. Namun perkara ini bukanlah satu perkara yang fix macam ni. Kita boleh ubah suan mengikut kesesuaian kita. Jadi berdasarkan kepada ini, saya merasakan bahawa perkara yang penting, ya, yang saya nak bawa di peringkat pengajian tinggi ini, mungkin kita buat tak perlu begitu orang kata sukar. Kita nak lihat perkara yang penting adalah 4 perkara ini. Ya, bila kita nak melaksanakan secara kolaboratif, iaitu kita perlu ada fasa belajar, fasa merancang, fasa mengajar dan fasa refleksi. Dia sama juga kalau kita tengok dengan perkara macam PDCA kan, itu perkara yang mungkin kita boleh asaskan lah, memang asasnya itu. Jadi tapi kita nak lebih sistematik di dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bagaimana. Jadi berdasarkan kepada 4 fasa ini, ya, itu adalah fasa yang terus kita nak melaksanakan proses lesson study itu. Tetapi perkara yang lebih penting bagi saya ialah pembentukan, ya, pembentukan community. Sekejap, ya. Okey, perkara yang penting sekali ialah saya nampak ialah pembentukan community. Maksudnya ialah bagaimana nak membentuk kumpulan community itu. Sebab saya rasa dalam budaya kita mungkin agak sukar. Saya pun bila saya memberikan beberapa input di sekolah dan juga di pengajian yang lain, merasakan sukar untuk kita gabungkan ataupun bersama, ya, dengan rakan-rakan lain kerana satu kesibukan, satu bukan bidang, ya, merasakan itu perkara yang sukar. Itulah saya nampak sebelum melaksanakan kita perlu membentuk kumpulan komuniti belajar, ya. Jadi dalam peringkat pengajian tinggi kita pun faham kita semua sibuk kita dengan bukan apa, sibuk dengan tugas-tugas yang lain. Kita ada tugas kemasyarakatan, kita ada tugas penyelidikan, kita ada tugas pengurusan dan sebagainya. Kita faham keadaan tu. Jadi sebenarnya kumpulan komuniti yang kita bentuk itu adalah kumpulan yang volunteer sebenarnya, ya, konsep volunteer itu. Yang maknanya bagaimana kita sukarela untuk terlibat dalam kumpulan itu, ya. Kemudian tak semestinya dalam bidang yang sama. Tak semestinya, ya, iaitu dalam bidang yang kalau sains mesti sains, kalau matematik mesti matematik, tak semestinya. Kita boleh alukan daripada pelbagai bidang untuk join. Pengalaman saya, ya, kumpulan komuniti yang dibentuk di sebuah universiti yang saya hadiri semasa WAS, guru ataupun pensyarah itu mengajar matematik, tapi kumpulan komunitinya terdiri daripada pensyarah daripada muzik, pensyarah dari bidang sejarah, pensyarah dari bidang bahasa. Jadi bila di situ idea-idea yang diberikan itu nampak menarik, ya, bila bagaimana nak belajar matematik tetapi dari aspek dari pemikiran orang-orang yang berbagai bidang. Kita nak fokus kepada strategi dan bagaimana pelajar itu belajar. Okey. Bila komuniti telah dibentuk, ya, dah ada tak semestinya ramai,
sebenarnya 1-2 pun dah cukup. Yang penting ada kumpulan untuk kita belajar dan kita boleh share idea ya. Jadi ikutlah konteks bagaimana perkara itu boleh dilaksanakan. Lebih ramai lebih bagus, tapi kita pun faham di peringkat pengajian tinggi kekangannya dengan tugas-tugas yang lain. Okey. Jadi bila dah ada kumpulan komuniti yang bagus, yang dah terbentuk, maka kita mulalah dengan fasa pertama iaitu belajar ya. Oleh kerana ini adalah satu kajian di peringkat dalam kelas, di dalam kuliah ya. Kita nak fokus kepada penyelidikan di dalam PNP kita. Jadi dalam proses PNP pelbagai elemen berlaku ya. Jadi banyak sangat perkara yang berlaku. So kita kena fokuslah ya. Oleh sebab itu kita kena berbincang di antara rakan kongsi kita, rakan kolaboratif kita, apa yang nak kita fokuskan untuk kali ini, untuk untuk sesi ini. Jadi kita perlu tentukan apakah research lesson, apakah perkara yang kita nak fokuskan ya, dan juga apakah topik yang nak dibincangkan dan sebagainya. Biasanya di peringkat institusi ni kita katalah pensyarah itu dah volunteer untuk kelas dia tu untuk dijadikan sebagai satu kajian lesson study. Jadi siapa nak join ya, bila dah join tu, oleh kerana rakan yang lain tu bukan dalam bidang, jadi perlulah faham ataupun tahu apa sebenarnya konten ya tentang topik itu. Ya, sebagai contoh di Fakulti Pendidikan ni, bila saya alur-alurkan siapa nak ni, ada 4 kursus yang volunteer ya. Antaranya ialah drama in action. Jadi bila kita wawarkan siapa nak join, jadi ramai rakan-rakan lain nak join. Penting, interesting lah tajuk ni, nak tengok lah macam mana. Jadi di situ perlulah belajar apa konten dalam kuliah ni. Oleh kerana kita bukan dalam bidang. Jadi perlu berbincang, perlu memahami apakah yang nak kita fokuskan. Dalam hal ni, kelas itu memfokuskan kepada kreativiti, iaitu pelajar membuat video, membuat membuat satu video tentang drama lah ya. Jadi kita nak tengok kreativiti pelajar di situ. Ya. So kena faham konsep ataupun elemen yang hendak difokuskan. Kemudian kena belajar juga tentang konten isi kandungan ataupun kuliah itu yang akan dibincangkan bersama. Dan yang tak juga ketinggalan ialah kita kena kenal pelajar-pelajar yang kita nak lihat nanti. Ya, pelajar-pelajar yang terlibat di dalam kursus itu. Pelajar ni macam mana, tahun berapa. Mungkin guru itu ataupun pensyarah itu dah faham pelajar ni ada kerenah dia masing-masing. Pelajar ni jenis macam ni, jenis macam ni. Jadi kita pun boleh melihat nanti fokus kepada pelajar. Macam mana semasa proses pengajaran pembelajaran. So dalam fasa belajar itu, kita sama-sama duduk berbincang. Dalam keadaan, ramai juga kata, susah nak jumpa sekarang, kita sibuk sana sini kan. Tapi Alhamdulillah ya, orang kata hikmah pandemik ini sebenarnya nampak ada besarnya di satu sudut. Mudah untuk kita bertemu sebenarnya. Ya, iaitu perbincangan semua selalu online. Ya, masing-masing berada di sana sini, kita boleh berbincang banyak perkara secara online sekarang. Jadi tidak ada masalah lah bagi saya. Okey, seterusnya apabila kita dah faham konteks isi kandungan tadi, faham apa yang dah kita lihat, kemudian kita nak merancang ya, sama-sama memberi akan idea, merancang. Jadi di sini untuk merancang itu penyelaras kursus atau kalau kuliah itu terdiri daripada ramai pensyarah ya, maka adalah penyelarasnya. Jadi di sini mungkin ada penerangan lah daripada pensyarah untuk menerangkan tentang konten ya. Dan kita juga dalam performa kita ada hasil pembelajarannya ya, iaitu apakah yang hendak dicapai. Itu dari segi konteks konsepnya, kognitifnya dan juga mungkin elemen lain yang hendak dilihat. So ahli itu perlu faham apakah yang hendak dilihat ya, hasil pembelajaran. Kemudian strategi yang sesuai. Mungkin penyelaras dah ada idea sendiri based on mungkin experience kuliah-kuliah sebelum ni. Mungkin dengan membincangkan strategi itu dapat input daripada rakan-rakan yang lain untuk lebih menarik bagaimana untuk kita ubah suai strategi itu. Dan kemudian kita jangkakan kemungkinan bagaimana respon pelajar, maklum balas pelajar semasa kita cuba melakukan sesuatu strategi tersebut. So dalam keadaan ini kita membincangkan secara mendalam bagaimana rancangan kita supaya lebih baik. Mungkin kita rasa perancangan yang terbaiklah yang kita hasilkan untuk kita laksanakan. Kalau sekiranya kita kata fokus kita, research lesson kita ialah kita nak lihat pemikiran, high order thinking di dalam kelas ini. Jadi mungkin kita kena study tentang apa dia pemikiran aras tinggi tadi.
Kemudian apakah strategi yang kita nak lakukan? So kita boleh fikirkan bersama, ya. Sekiranya kelas itu ya ada, biasanya dalam peringkat pengajaran tinggi saya faham kita banyak kursus-kursus yang melibatkan team teaching, ya. Tapi apa yang pengalaman saya dia kebanyakan, mungkin saya tak faham, mungkin ada yang lain, caranya berlainan. Team teaching kita bahagi-bahagikan tajuk. Orang ni buat tajuk A, orang ni buat tajuk B, ataupun kita ada 14 minggu, maknanya dah bahagi-bahagikanlah tajuk-tajuk tertentu. Tetapi pelaksanaan saya nampak lebih kepada individu pensyarah itu. Terpulanglah nak buat macam mana, strategi macam mana. Jadi sebenarnya dengan ada team teaching ini, sebenarnya ini satu platform yang baik untuk kita wujudkan kolaboratif, ya, kumpulan komuniti pembelajaran tadi. So satu platform yang baik. Namun kita tak paksalah siapa yang nak join, terpulang siapa yang nak join, tapi itu ada satu platform yang baik untuk kita mulakanlah sesuatu lesson study ini di peringkat team teaching tadi. Ya, kemudian kita membincangkanlah untuk satu tajuk dan tajuk yang lain. Okey, apabila telah selesai merancang, ya, apa yang kita nak fokuskan, mulalah kita satu fasa, iaitu sebenarnya fasa yang klimaks di sini, ya, iaitu fasa mengajar. Semasa mengajarlah proses PNP itu berlaku. Jadi dalam fasa ini kita perlu lihat dari segi apa yang kita nak lihat. So di sini fokus kita ialah pelajar. Bagaimana pelajar itu belajar. Sebab tu kita fokus kita adalah pemerhatian kepada pelajar. Namun dalam konteks kalau kita lakukan secara face to face, kita tak bolehlah mengganggu pelajar itu, ya. Kita boleh dekat tetapi tak boleh mengganggu. Ya. Mungkin ramai yang kata, mestilah pelajar ni berlakon, ya. Itu perkara biasa. Di sekolah pun kalau kita membuat latihan mengajar, biasanya cikgu selalu pelajar inilah guru dalam latihan mengajar tu akan mengatakan biasanya pelajar-pelajar ni aktif, tapi bila ada orang lain datang dia senyap je. Itu perkara biasa. Tapi ya, bila saya lihatlah dalam lesson study ataupun WAS dilakukan di negara-negara yang melakukan WAS, minta maaf ya, batuk pula. Jadi kita dapati bila kita lihat pelajar-pelajar memberikan respon, memang pada peringkat awal ada macam seolah-olah pelajar tu terganggu. Namun apabila perkara itu telah menjadi budaya, dia jadi biasa. Makin pelajar tu menunggu-nunggu. Bila ya ada orang lain nak datang, dia menunggu-nunggu. Jadi kalau benda tu dah jadi budaya, saya rasa tak ada masalah. Tapi peringkat awal memang itu perkara biasalah. Untuk merasakan ada gangguan daripada kehadiran orang luar. Ya. Namun bila kita nak melihat, kita sebagai pemerhati nak melihat apa yang dilakukan oleh pelajar, mungkin dari segi tugasannya, mungkin perbincangan kita nak dengar, boleh saja kita mendekati dan kita mendengar dan catat apa yang kita nak catatkan. Kerana fokus kita ialah perkembangan pelajar dan kita perlu mengambil evidence. Ya, kita perlu mengambil evidence bermaksud selepas ni kita nak buat refleksi. Maaf. Jadi refleksi kita itu perlu ada evidence tentang apa yang kita perhatikan. Ya. Evidence itu berpelbagai bentuk. Bolehlah dalam bentuk dialog, boleh dalam bentuk gambar dan sebagainya. Kemudian kita tumpukan apakah research lesson. Apakah yang kita nak perhatikan yang kita telah setuju tadi semasa peringkat belajar tadi, ya. Ahli semua dah setuju, kita nak lihat apa. Kita nak lihat tentang mungkin kemahiran komunikasi ke dan sebagainya. Jadi kita kena kumpul data semasa pemerhatian. Jadi dan satu perkara yang perlu diingatkan, kita tidak fokus kepada pengajar, pensyarah ataupun guru. Sebab kita melihat lesson ini adalah hasil ataupun perkembangan pembelajaran pelajar, bukan kepada pengajaran guru. Sebab itulah bila peringkat awal, bila lesson study ni dilaksanakan, ramai guru-guru rasa fobia, rasa macam tertekan kerana ada orang luar datang. Tapi bila dia faham konteks sebenar, kehadiran orang luar itu bukan nak melihat guru. Kita nak melihat bagaimana hasil pembelajaran pelajar, bagaimana perkembangan pelajar. Sebab kita nak melihat, nak membantu guru untuk melihat pelajar itu secara menyeluruh. Bila kita faham keadaan itu, sebenarnya guru itu sendiri merasa satu yang
amat berterima kasih dengan kehadiran orang luar untuk melihat sama-sama tentang pelajar. Jadi cara melihat pelajar itu akan berbezalah selepas dia melaksanakan kajian ini. Okey, jadi semasa pemerhatian, apa perkara yang kita nak lihat? Ya, kadang-kadang bila kita membuat pemerhatian, kita duduk kat situ, kita pun termenung apa nak tengok kan. So ini sebenarnya adalah satu kajian macam kajian kes ya, kajian kes di dalam kelas lah ya. Satu kajian berbentuk kualitatif. Secara tak langsung itulah memang hakikatnya ya. Jadi yang kita lihat ialah interaksi antara guru dengan pelajar, tingkah laku. Lagi-lagi kalau kita melihat tentang apa, elemen apa, engagement. Ya, bagaimana student dengan pelajar dengan guru itu engage antara satu sama lain. Kalau kita nak lihat komunikasi, apa yang diucapkan. So kita nak lihat soal jawab, kita nak lihat kepada interaksi antara guru dengan pelajar, interaksi antara pelajar dan pelajar ya. Kemudian kita lihat tingkah laku dia ya. Mungkin ada di dalam kelas mungkin ada pelajar bertingkah laku yang pelik ya. Dia tidak dengar, dia tidur ke apa. Mungkin ada sesuatu. Sebenarnya bila kita melihat perkembangan pelajar di dalam kelas, secara tak langsung, dia memberi impak kepada pengajaran guru. Ya? Jadi bila kita memerhati, kita tidaklah condemn guru ataupun kita nak melihat guru macam tu, guru macam ni. Ya? Kita tak lihat guru secara berfokus, tetapi kita melihat pelajar. Kita fokus kita kepada pelajar. Secara tak langsung sebenarnya dia memberi impak kepada pengajaran guru. Ya? Kemudian kita nak melihat juga pemikiran pelajar. Jadi pemikiran pelajar ni tak nampak sebab dia berada di dalam pemikiran dia. Dia bukan tingkah laku tapi dia ada di dalam apa yang difikirkan. Jadi macam mana kita nak tengok pemikiran pelajar? Ya? Jadi untuk melihat pemikiran pelajar itu tak boleh lari daripada apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, apa yang dibincangkan antara pelajar dan juga semasa dia melakukan pembentangan. So kita boleh baca pemikiran pelajar itulah. Dan lihat juga kerja pelajar. Kita boleh juga ambil kerja pelajar itu untuk dianalisis. Ya? Dan soal jawab antara pelajar dan guru, pelajar dan pelajar. Jadi semua itu mungkin boleh dirakam untuk kita lihat semula sebagai satu evidence untuk kita bincangkan semasa refleksi. Jadi sebenarnya kalau kita tumpu betul-betul memang sangat kaya data itu ya, sangat banyak dan kita perlu membuat refleksi secara mendalam dengan bukti-bukti yang ada. Jadi secara tak langsung saya nak katakan kalau kita lah guru sendiri tak mampu nak buat seorang-seorang. Kita sebagai pensyarah sendiri tak mampu nak tengok tu. Akhirnya apa yang kita buat, kita nak habiskan silibus kita dah habis selesai. Tapi kita tak tahu sebenarnya pelajar tu macam mana. Apa dalam pemikiran dia. Macam mana dia fikir. Kita tak mampulah nak buat seorang-seorang begitu ya. Jadi kalau kita dah ada ada objektif ini, maka kita boleh galakkan. Terutamanya apabila kita boleh jadikan ini sebagai satu kajian pelajar, terutamanya pelajar-pelajar master ya, yang mana dia boleh melihat mungkin tentang memahami satu-satu konsep. Jadi kita boleh jadikan platform research kita di dalam kelas ini, kita boleh memberi peluang kepada pelajar master kita untuk mengkaji benda tu. So kita boleh collaborate dengan pelajar-pelajar master ataupun PhD lah dalam kajian kita. Ini satu contoh ya. Tapi ini satu contoh lesson study yang kami lakukan tapi di peringkat sekolah, iaitu salah satu sekolah Syahadin ya, di Negeri Sembilan ya. Jadi apa yang saya nak tunjukkan, ini proses PNP ya. Proses PNP yang berlaku secara online. Di mana saya nak tunjukkan kat sini, ini yang merah-merah ini adalah pelajarnya. Yang lain ini adalah pemerhati. Ramai pemerhati pada masa itu kerana kita buka secara besar. Pemerhati terdiri daripada SIC Plus daripada daerah itu, pegawai daripada PPD Seremban. Kemudian ada juga daripada luar, NGO pun ada, SIC Plus dari Malaysia, seluruh Malaysia ya, ada daripada Sabah, ada daripada KL, sebab itulah hikmahnya online ya. Kita boleh melibatkan ramai orang dan juga daripada UKM ya. Jadi di sini kita tak boleh interrupt lah, sebab tu yang lain tu kita tutup, pelajar je yang buka. Sebelah kiri ni guru model, iaitu guru yang mengajarlah pada waktu itu. Jadi bila begini mungkin kita tak dapat melihat secara mendalam dari segi tingkah laku sebab kita nak buat muka je. Tapi mungkin research lesson kita berbeza, iaitu kita melihat bagaimana pelajar memahami satu konsep. Kita boleh melihat pemikiran dia. Mungkin fokus research lesson itu agak berbezalah kalau kita sebab cara online. Ya. Okay. Setelah selesai ya, satu fasa pengajaran, jadi kita pergi kepada fasa akhir.
iaitu refleksi. Iaitu kita menganalisis data kita tu lah. Okay. Kita menganalisis data kita, apa yang kita lakukan semasa menganalisis secara formal ataupun secara kata biasanya lah apa yang dilakukan untuk memastikan sesuatu perbincangan itu aktif, perlulah ada orang kata pengurusinya, ada moderatornya, secara formal lah. Namun kalau kita hanya dalaman tak ada masalah ya. Tak semestinya kita mesti invite orang luar untuk terlibat. Tapi kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada pun perkara ni boleh dijalankan. Kita tak perlu menjadikan satu ni perkara yang sukar ya. Jadi mulakan dengan refleksi pensyarah. Pensyarah yang mengajar tu, dia tahu apakah performanya, dia tahu apakah hasil pembelajarannya, dia rasa bagaimana. Jadi perkongsian daripada pensyarah yang terlibat. Kemudian ulasan pemerhati yang ada pada masa itu. Dimulakan dengan pemerhati iaitu rakan kolaboratif dalam kumpulan itu ya, yang terlibat sama. Jadi dia merasakan bagaimana. Semasa membuat ulasan tersebut, pastinya kita merujuk kepada research lesson lah berkaitan dengan sebab proses PNP itu banyak perkara yang berlaku. Kalau kita tak fokus kepada research lesson, kita akan cerita macam-macam, kita boleh cerita ya. Jadi kita tak fokus. So kita nak fokus supaya kita tidak melirik-lirik lah perbincangannya. Kemudian sekiranya ada ulasan pakar daripada luar, mungkin kita boleh memberikan satu perkongsian lah daripada pakar melihat kepada perkara pengajaran itu. Ya, mungkin dari segi konteks, ya, dalam bidang sama ataupun dari segi strategi. Ya, so kita mengalukanlah kehadiran mereka untuk sama-sama memberikan input. Jadi di dalam empat fasa ini, kemungkinan ya apa yang berlaku, komuniti pembelajaran profesional ataupun yang berlaku kumpulan komuniti tersebut, mungkin hanya pada fasa belajar, fasa merancang. Mungkin dua tu yang berlaku. Kita belajar sama-sama, ahli belajar sama-sama, kemudian merancang sama-sama. Namun kita alukanlah, kalau boleh alukan semasa fasa mengajar itu, alukan orang lain datang. Ya. Jadi bila orang lain datang, pastinya dia tak terus datang terjah begitulah ya. Jadi kita kena sediakan satu platform sebelum kelas itu, satu perkongsian, kita nak terangkan apa kontennya, apa yang kita nak fokuskan supaya dia dapat menyelami apa yang hendak dilihat. Kalau tak nanti dia pun tak fokus juga. Ya, itu yang berlaku ya apabila kita buat secara dalam seminar WAS, climaxnya ialah school visit ya. Di situ kita sebelum kita masuk di dalam kelas, kita akan ada satu perbincangan, dia akan berikan kita lesson plan. Mungkin guru akan terangkan apa yang akan dia buat. Secara langsung kita ada satu background lah tentang kelas yang akan kita lihat. Kemudian akan tengok pelajar ni bagaimana dan sebagainya. So kita ada latar belakang yang kuat untuk kita lihat. Jadi bila kita dalam proses pemerhatian itu, kita tidaklah tercari-cari apa yang hendak diperhatikan. Itu penting sekali. Sebab dalam fasa mengajar ini kita invite orang luar yang lebih ramai kalau boleh untuk melihat. Kemudian dan kalau boleh terus lakukan refleksi itu secara terus, kerana apa? Supaya kita tak lupa. Ya, sebab dia masih fresh lagi. Itulah diharapkan apa yang berlaku. Kemudian fasa refleksi ini ya, dia melibatkan itulah perlunya ada moderator supaya dia mengaktifkan perbincangan ya. Mengaktifkan perbincangan, kemudian perlu ada catatlah tapi tak ada masalah sekarang ya, sebab kita semua dalam online. Jadi video lah, kita boleh videokan. Video tu sebagai satu asas untuk kita lihat balik ya. Kalau kita tak sempat lah nak catatkan. Ya. Tapi kalau ada pencatat sangat bagus supaya kita tidak membuang masa lah ya. Kemudian refleksi bersifat profesional. Masuk di sini, kalau mungkin kita melihatkan orang di sekolah ke ataupun kelas di kelas lain, oleh kerana kita tidak mengganggu, kita tak kata dielakkan sangatlah supaya tidak menyentuh peribadi guru. Ya. Jadi kita tidak menyentuh mungkin ada historinya, tak boleh menyentuh itu sebab tu kita kena buat refleksi secara profesional. Jadi apa yang kita nak fokuskan ialah berkaitan dengan proses pengajaran pelajaran dan juga elemen yang kita nak lihat. Okay. Dan juga kita perlu fikirkan mungkin bagi idea penambahbaikan yang boleh dilakukan ya di dalam konteks kelas itu. Kerana kemungkinan ya ahli yang lain tu terdiri daripada orang daripada pelbagai latar belakang. Mungkin dia mempunyai pengalaman pengajaran selama 10 tahun. Ya, kita ada sekarang ni kita ada guru-guru muda, pensyarah muda, kemudian mungkin yang datang tu terdiri daripada dekan, timbalan dekan ya ataupun pengarah, dah ada pengalaman.
Jadi mungkin pengalaman yang dia ada itu boleh memberikan input kepada penambahbaikan. Jadi sebenarnya pencara akan rasa macam satu yang apa tu? Nampak seronok lah sebab ada input yang diberikan oleh mereka-mereka yang berpengalaman. Okey. Kemudian seterusnya dokumen dokumen yang kita boleh gunakan sama ada melalui gambar sebab video ataupun apa-apa sahaja yang boleh kita bincangkan, mungkin kerja pelajar dan sebagainya. Okey, kemudian meneliti semula hasil pembelajaran. Kita reflect balik apakah hasil pembelajaran, kita nak tengok sejauh mana dia tercapai dan bagaimana dia tercapai. Itu matlamat utamalah sebab kita ada rancangan pengajaran dan hasil pembelajaran tu telah termaktub, telah ditulis. So kita nak melihat proses pengajaran itu, proses PNP itu, bagaimana hasil pembelajaran itu tercapai. Ya. Kemudian refleksi mendalam berserta bukti. Itu yang saya kata bukti-bukti itu penting untuk dibincangkan bersama. Ya. Sebab kebiasaan ya mungkin oleh kerana kita ni tak biasa dengan refleksi. Kita dan satu lagi budaya kita ya saya nampak budaya kita ni budaya Malaysia ya. Kita ni memang nak komen orang kata kritik secara mendalam tu agak apa ya sukar ya. Jadi biasanya refleksi yang kita buat ialah contoh, okey pengajaran hari ini sangat bagus, pelajar faham, nampaknya pelajar faham, pelajar khusyuk mendengar. Jadi perkara itu sebenarnya bukan refleksi yang mendalam. Kita kalau faham, apa buktinya? Kalau pelajar aktif, apa buktinya? Jadi refleksi itu perlulah ada bukti. Jadi barulah kita boleh membincangkan secara mendalam. Bila kita bincangkan pada mendalam dengan adanya kehadiran pakar-pakar, mungkin dia boleh bincang bersama dengan teori-teori pendidikan, teori yang pelbagai yang boleh dikaitkan. Tapi kalau hanya surface, bagi saya itu belum cukup. Sebab tu lesson study ni membantu juga guru belajar bagaimana untuk membuat refleksi secara mendalam. Okey? Ini tak nampak. Okey, ini contoh, ini satu contoh bukti pengajaran, bukti refleksi, bukti semasa proses PNP. Di mana dalam kelas tersebut yang saya, ini contoh yang saya ambil sendiri, itu kelas secara online. Saya tunjuk gambar tadi secara online mengajar topik kimia ya. Topik kimia yang dilakukan secara online. Bila membuat aktiviti, guru menggunakan Telegram untuk pelajar berbincang. Kita bahagikan kepada beberapa kumpulan, kemudian pelajar ada Telegram sendiri, kumpulan-kumpulan Telegram, dan pemerhati ni pun dimasukkan di dalam kumpulan masing-masing. Kita nak memerhati kumpulan mana? So kita ada 4 kumpulan contohnya. So kita masuklah dalam kumpulan mana-mana yang kita nak dan kita dengar dan saya ambillah ini perbincangan pelajar. So di sini kita boleh study apa yang dilakukan oleh pelajar, apa yang diucapkan oleh pelajar, bagaimana dia memahami sesuatu konsep. Inilah contoh bukti yang boleh kita gunakan semasa refleksi. Kita melihat pada dialog antara pelajar dan pelajar dan antara pelajar dengan pelajar. Okay. Dan ini contoh lain yang saya ambil dengan izinlah daripada Dr. Arani ya. Kalau kita lihat ini sebenarnya dah output research yang dia dipaparkan bila kita transcribe pengajaran itu, dialog itu. Ya, sebab apa? Kita nak melihat bagaimana di sini pelajar memahami konsep matematik 3 kali 16, 16 kali 3. Kita nak tengok, pelajar tu nak faham. Jadi apa yang berlaku, T1 menunjukkan satu tu line line dalam raw data dia tu ialah dalam line 1. Kemudian T tu teacher, 229 tu line, 230 tu line. Kemudian di sini kalau kita lihat bagaimana guru membincangkan konsep ini, kalau kita lihat satu proses di mana guru memberikan satu situasi, ya. Kemudian pelajar yang terlibat, kalau saya lihat yang merah-merah ni adalah pelajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk memahami konsep ini, untuk membincangkan konsep ini, 7 orang pelajar terlibat dalam dialog ini. Jadi kita nak tunjukkan sebab untuk minta izin ni kajian saya berkaitan dengan questioning ya semasa PhD. Jadi saya melihat budaya kita antara budaya kita yang berlaku di dalam iklim, di dalam konteks sekolah, ada berbagai jenis dialog ataupun soalan yang diutarakan oleh guru untuk pelajar memahami konsep. Yang paling famous ialah bila cikgu bertanya, pelajar senyap, kadang-kadang tak jawab,
Kalau jawab kadang-kadang kalau jawab betul cikgu kata ya, kalau jawab salah mungkin cikgu nak minta orang lain jawab. Jadi kita nak jawapan yang betul. Tapi dalam hal ni kalau kita boleh study tentang contoh ini, cikgu tidak memberikan satu jawapan ya atau tidak, tapi cikgu memberikan galakan ya. Teacher ni memberikan galakan supaya pelajar tu berfikir. Kita nampak kat sini pemikiran itu berlaku ya. Kalau kita terlihat kepada Sahan ya, Sahan memberikan satu persoalan ya, tapi cikgu muji tetapi tak bagi jawapan ya, kemudian pergi kepada Charles ya. Seterusnya Golara dia memberikan satu idea jugalah. Kemudian cikgu pun tidak memberikan respon kepada jawapan itu atau memberikan jawapan. Dia minta Parminda pula memberikan jawapan ya. Idea yang diberikan Parminda akhirnya dibawa kepada Ariana ya. Dan seterusnya akhirnya Maral telah memberikan jawapan ataupun konsep tadi 3 kali 16, 16 kali 3. Maksudnya di sini Maral bila bagi jawapan bukan kalau ikutkan masa tu ada panjang juga masanya. Maksudnya bukan situasi yang diberikan oleh guru ini pada T1 pada line pertama ni terus dijawab oleh Maral. Tetapi Maral ni menjawab hasil daripada mungkin perbincangan yang dilakukan oleh rakan-rakan. So di sini kita nampak berlakunya pemikiran ya, aliran perkembangan pemikiran di dalam kelas. Ini contohlah contoh yang saya boleh katakan bagaimana dia nak memahami satu konsep. Okey, dalam konteks kita di UKM ya, alhamdulillah kita ada platform Teams ya. Kita ada platform Teams yang mana sebenarnya mungkin ada yang sedar, mungkin ada yang tak sedar. Dalam Teams sebenarnya dah ada platform PLC ya. Kalau kita buka Teams ni contoh yang saya punya, kita boleh join create team ya. Bila kita pergi ke situ, kita boleh create another team ya. Rupanya bila kita tekan kat situ, dah ada professional learning community yang ada di situ. Tanpa kita sedarilah, mungkin ramai dah join, mungkin ramai yang dah gunakan ya. Di sinilah satu platform yang sebenarnya untuk kita boleh kolaboratif yang disediakan oleh team sendiri, yang mana kita boleh invite rakan-rakan kolaboratif kita di dalam kumpulan. Kemudian kita boleh invite, yang bagusnya boleh invite orang luar, pensyarah luar dan sebagainya lah dengan keizinan lah ya. Maksudnya kita boleh berbincang di situ, bahan-bahan letak di situ, kita boleh berbincang gunakan dia secara Teams lah, secara online di situ. Jadi dah terkumpul dah semua bahan-bahan kita kat situ. Kalau kita ada beberapa kursus, sebagai contoh saya ada empat kursus ya, tapi saya tunjukkan 3 je. Saya ada group lesson study GB 6423 untuk semester ni, iaitu psikologi silang budaya. Penyerasnya atau pensyarahnya ialah Dr. Saleh ya. Yang kedua ada juga lesson study ni daripada fakulti lain ya, mekanik STQM 2423 daripada Jabatan Matematik. Jadi bila kita bawakan siapa nak join, jadi adalah pensyarah daripada fakulti pilihan nak join. Nak tengok bagaimana pembelajaran dalam matematik itu. Jadi kita ada bidang lain ya, kita boleh lihat. Kemudian kita ada juga satu grup GF 1123 lesson study dalam sukan, iaitu nak melihat kepada bahasa sebab clear ya, yang mana kita faham Citra menggalakkan untuk belajar macam mana nak meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris, tetapi dalam konteks ini ialah di dalam kursus GF 1123. Jadi platform ni dah ada, saya rasa amat mudahlah untuk kita melakukan kolaboratif lah di peringkat universiti kita sendiri. Okey. Akhir daripada itu, setelah kita melalui proses, kita dah ada kumpulan komunitif yang baik, kemudian kita ada dah melalui proses fasa itu semua, ahli dalam kumpulan komunitif sendiri cuba kita refleksi. Ya, refleksi, did you learn something valuable? Saya sendirilah bila mengalami, kita banyak belajar di situ yang rasanya sangat bernilai. Sebab apa? Sebab tu nama dia ialah kita namakan dia sebagai kajian pembelajaran, bukan kajian pengajaran. Kenapa bukan kajian pengajaran? Pengajaran tu lebih daripada pengajaran guru, pengajaran pensyarah. Tapi yang kita lihat ialah kajian pembelajaran, ialah kita nak melihat pelajar dan juga pembelajarannya. Secara tak langsung, kita melihat pembelajaran pelajar, kita sendiri sebagai ahli dalam kumpulan juga banyak kita belajar sesuatu. Belajar daripada pemerhatian pelajar dan juga belajar daripada kumpulan komuniti tersebut. So banyak perkara yang kita belajar sebenarnya di dalam manfaat yang kita dapatlah di dalam menyertai secara volunteer di dalam kumpulan komuniti ini. Kemudian, did you develop the eyes to see student?
bila saya nampaklah berdasarkan temu bual dengan rakan-rakan sama ada di sekolah ke di institusi ke, cara kita melihat pelajar tu agak berbeza sekarang. So, kalau dulu mungkin kita hanya fokus kepada pengajaran kita memang kita ada penilaian betul. Tetapi di dalam kelas itu sendiri kita cara melihat pelajar mungkin agak berbeza. Ya. Kemudian dalam kumpulan komuniti itu sendiri kita mengeratkannya ukhuwah. Itu pun satu perkara yang sangat bagus dan juga amat ditekankan kita di peringkat UKM sendiri ya, kejelikitan antara kita, antara rakan-rakan pensyarah ya di dalam fakulti ataupun di luar fakulti. Jadi amat menarik dan mencapailah matlamat universiti ya. Dan akhirnya daripada pembelajaran yang kita belajar tadi, kita sebenarnya belajar sesuatu dan kita boleh apply apa yang kita dapat dalam penyertaan kita dalam satu kelas ini, apply di dalam kelas kita ya, untuk kita gunakan dan supaya pelajar-pelajar dapat sesuatu manfaat. Okey. Ini kemudian berdasarkan tadi tim tadi, inilah yang saya nak tunjukkan. Ada 4 kursus kumpulan komuniti pembelajaran yang dibentuk, ada 4 kursus yang untuk semester ini iaitu drama in action. Bila kita buka secara volunteer ya, rupanya ramai. Mungkin tengok tajuk je tu, bila tajuk je tu menarik ya. Kerana pelajar perlu membuat drama, buat lakonan, kena buat bermula daripada skrip. Skrip kemudian dia berlakon. Kalau secara bersemuka lagi seronok ya. Kita ada satu persembahan lagi ya dekat maknanya secara live lah. Tapi oleh kerana dalam keadaan pandemik persembahan itu tak boleh dibuat secara live, tapi pelajar telah membuat satu video lah ya. Jadi oleh kerana menarik mungkin kuliah itu, nama kuliah itu pun menarik, jadi ramai penyertaan. Walaupun sebenarnya bila kita berbincang tak hadir pun yang 13 orang ni ya. Tapi tak ada masalah ya, nak menunjukkan bahawa ramai antara kita ni yang berminat untuk bekerjasama ya. Di sini untuk drama in action ni kita research lesson kita ialah kita nak lihat kreativiti pelajar membina drama tadilah. Kemudian kursus counselling psikologi sebenarnya, psikologi silang budaya, bila kita wawarkan ada 7 orang yang nak terlibat. Ya, apa yang nak kita lihat ialah nilai budaya. Di sini fokus kita ialah kita transcribe perbincangan pelajar, kemudian kita akan lihat bagaimana pemahaman mereka tentang nilai budaya itu. Okey. Seterusnya psikologi senam, ini adalah satu kursus sukan tetapi kursus yang dipilih untuk melaksanakan CLIL iaitu bagaimana kemahiran bahasa Inggeris di kalangan pelajar-pelajar sukan, dan kita ada daripada Citra pun ada sebab mungkin dia boleh melihat study sama-sama bahasa Inggeris tu untuk dianalisis. Seterusnya dalam kursus matematik kita ada daripada orang matematik penyelaras ataupun pensyarah kursus tersebut dengan ahlinya, dan kita ada daripada Fakulti Pendidikan, daripada bidang sains dan juga TESOL ya, nak melihat kepada komunikasi. Okey. Di sini saya ambil yang daripada Datuk Amin ya, tentang bila kita membuka kepada luar kelas kita ini, sebenarnya kita telah membuka jaringan. Bukan saja dalam konteks kelas ataupun fakulti sendiri ataupun fakulti di sekitar UKM ataupun universiti lain, tapi sebenarnya kita boleh membuat jaringan yang lebih luas di luar negara. Sekiranya kita ada gerakan kongsi dalam bidang yang sama, di Nagoya contohnya, di Singapura, di Indonesia, semasa open class secara online ni kita boleh invite mereka untuk sama-sama melihat proses pengajaran kita. Jadi di situ mendapat input yang lebih baik lah. Ya. Jadi collaborative learning ya, yang lebih mengkata global akan berlaku lah dan lebih menarik. Ya. Okey, berdasarkan kepada itu semua ya. Jadi buku yang telah dihasilkan ya, penerbit UKM, ini adalah satu output ataupun hasil lah, buku hasil daripada Dana Sumitomo yang saya perolehi, iaitu membuat kajian perbandingan antara lesson study di Jepun dan juga Malaysia ya. Jadi di sini sebenarnya ialah laksanakan bagaimana untuk melaksanakan step by step how to do lesson study kalau ikut bab-bab ni ya, iaitu melakukan step by step dari segi fasa-fasanya. Dikeluarkan pada 2017, dan satu lagi ialah yang terbaru ya, baru keluar tahun lepas bulan Disember, iaitu
komuniti pembelajaran melalui kajian pembelajaran. Ya, beberapa daripada penulis, pakar penulis di luar sana dan juga daripada UKM. Alhamdulillah, boleh juga dapatkan daripada penerbit lah kalau nak tahu lebih lanjut dengan perkara ini. Okey. Di sini saya nak juga mengkongsikan dengan rakan-rakan semua, bukan kita berhenti di sini. Saya faham kita ada kongres pengajaran pembelajaran dulu dan sekarang kita ada Q-Inovasi. Yang mana dalam Q-Inovasi kita kongsikan tentang apakah hasil yang kita perolehi. Namun kita sediakan satu platform iaitu dalam WALS, iaitu bolehlah juga kongsikan semasa proses itu. Apa yang berlaku semasa proses. Jadi saya mengalung-alungkan kepada kehadiran, penyertaan sebagai peserta ke sebagai pembentang rakan-rakan yang berada di dalam platform ini di dalam Webex ini untuk menghadiri conference World Association of Lesson Studies tahun ini. Kita sebagai tuan rumah yang diadakan pada 20 hingga 22 September dengan temanya Creating Lesson Study in Sustaining Community and Providing Quality Education. Kita nak melihat bagaimana proses lesson study itu secara mendalam supaya nampak lebih berkualiti. Okay? Dan sejarah tentang lesson study kalau kita lihat tadi saya tunjukkan bermula tahun 1995 dan akhirnya WAS telah dibentuk dan conference WAS yang pertama pada 2007 dan 2009 daripada Hong Kong inilah orang kata apa timeline ataupun sejarahnya setiap tahun dilakukan 2009, 2010 di Brunei, Jepun Singapura, Sweden, Indonesia. Masa tu masa saya pergi Indonesia saya kata bilalah sampai ke Malaysia Thailand, nampaknya semua negara jiran-jiran kita telah melaksanakannya. Pergi ke UK, Jepun dan alhamdulillah oleh kerana kita ada satu jaringan yang bagus, yang kuat dengan Jepun dan dalam council meeting itu antara ahlinya ialah memang ada kita buat LOI dengan Jepun itu, maka dia memberi satu macam tawaran lah sekiranya Malaysia hendak melaksanakan. Masa tu ditawarkan pada 2019 tapi oleh kerana kita masih belum, saya nampak masih belum mantap jadi dengan kementerian dan sebagainya, jadi akhirnya alhamdulillah kita akan laksanakan pada 2022 di 2022 di UKM sebagai tuan rumah alhamdulillah. Jadi iaitu kali ke-16 di UKM dan inilah platformnya, boleh layari platform ini dan saya mengalurkanlah untuk rakan-rakan semua untuk hadir di dalam seminar ini, conference ini. Dan sebenarnya ada beberapa, kalau kita join ini akan ada beberapa siri yang boleh kita kongsilah di dalam platform ini. Dan sekiranya kita terlibat dalam ataupun menjadi peserta ataupun pembentang, automatically kita akan menjadi ahli WAS dalam masa setahun. So apa benefit ahli ni? Kita boleh lihat ini International Journal for Learning and Lesson and Learning Studies. Kita boleh ini untuk member So bila kita terlibat, kita hadir dan kita jadi peserta, maka automatik kita akan jadi member dan kita boleh melihat semua kajian-kajian berkaitan lesson study di dalam jurnal ini. Emerald Kemudian kita boleh 2 tahun sebelum ni kita lakukan conference ini secara online secara online. Jadi oleh kerana secara online dia telah sedia semua pembentang melakukan video membuat rakaman video dan ada di dalam website. Siapa yang jadi peserta pada tahun itu boleh melihat video itu selama setahun. Dan itulah antara benefit yang kita dapat. Tapi tahun ini 2022 insya-Allah kita buat secara hybrid Kita mengharapkan kita doa semoga Allah angkat musibah penyakit ini yang ada dalam negara seluruh dunia dan kita mengharapkan supaya ada pertemuan lah dan sebenarnya ahli-ahli WAL pun sangat ingin sangat untuk datang ke Malaysia dan kita akan adakan di UKM sendiri di UKM sendiri sebagai tuan rumah dan juga tempat untuk kita berseminar conference. Dan itu saja perkongsian saya sejam iaitu kita boleh pergi ke website ini untuk melayari melihat apa yang ada di sana dan semoga kita dapat manfaatlah daripada website itu dan juga daripada perbincangan ini hari ini. So itu saja daripada saya, moderator. Saya pulangkan kepada moderator. Boleh je nak bersoal jawab
Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Dr. Zanatun atas Macam mana nak perkongsian ensure berkaitan dengan tajuk kita hari ini yang berkaitan dengan lesson study. Saya lebih familiar dengan perkataan lesson study sebenarnya. Okey, so jika ada sekejap. sebarang pertanyaan ataupun persoalan, boleh kemukakan di ruang chat atau boleh bertanya terus kepada ahli panel. Okey, siapa-siapa yang ada soalan silakan. Kita buka ruang dan peluang untuk anda semua bertanya soalan. Sementara menunggu rakan-rakan kita nak tanya soalan, saya nak tanya soalan dulu Dr. Zanatun. Boleh. Dr. Zanatun merasakan sebagai seorang yang terlibat secara langsung dalam menggerakkan lesson study di Malaysia. Ya, kita boleh katakan founder jugalah sedikit. Saya nak tanya, apa hala tuju lesson study untuk 5 tahun akan datang? Apa hala tuju lesson study di Malaysia untuk 5 tahun akan datang? Oh, soalan yang lain. macam menteri je ni kena jawab. Ya. Okey ya. Kita faham bahawa seperti yang saya bincangkan tadi, kita matlamat kita lesson tadi ini adalah melihat perkembangan pelajar. Jadi ini satu yang kata apa, sangat besarlah kerana kita daripada kelas itulah, daripada dewan kuliah itulah kita membina pelajar, itu yang kita hasilkan pelajar di luar sana nanti. Ya, jadi itu satu matlamat besar. Namun kita perlunya satu kolaboratif yang sangat bagus, sangat padu, sangat kuat di antara semua institusi. Ya, yang pentingnya ialah Kementerian Pendidikan, KPM ya, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPT, universiti, sekolah dan institusi-institusi lain. Bila saya melihat model yang ada di luar sana, mereka ada satu persatuan, WALS ni dunia lah ya, international. Tapi di negara masing-masing ada satu persatuan yang kuat yang mana dia menggerakkan melihat proses itu secara mendalam dengan ahli-ahlinya yang begitu committed ya, terdiri daripada pendidik ya, bukan saja dalam bidang dan juga dalam bukan pendidikan saja, iaitu dalam lain-lain bidang. Kerana bila kita kata mengajar itu ya, tak kisah bidang mana pun, kita adalah pendidik. So saya rasa perlunya ada satu platform yang kuat, network yang kuat untuk kita memastikan sustain ya. Dr. Syawal kata untuk 5 tahun kan. Saya rasa kalau kita ada tu lebih daripada 5 tahun pun kita adalah sustain. InsyaAllah. Ya, terima kasih. Yes, Zanatun. There's a few questions from Dr. Raihana, Prof. Dr. Raihana. Is there any checklist of hot question on what to observe to help create a more in-depth reflection? So ada ke kita katakan sebagai satu senarai semak berkaitan soalan-soalan kibat terhadap apa yang kita kita lihat, kita perhatikan untuk kita kata untuk melihat secara mendalam refleksi kita sebut. Itu satu soalan. Lepas tu ada tak is there a minimum or maximum number of learners for each lesson study? Ada ke number yang maksimum ataupun minimum dalam lesson study ni? Boleh jadi 100 orang ke, jadi 10 orang saja ke? Sebab orang confused. Sebab nak observe ni banyak sangat ni, takut tak cukup pula tenaga. And the third question, is there a minimum or maximum numbers of observers? So ada ke nama-nama beberapa limitasi ataupun beberapa orang yang kita boleh katakan boleh bertindak sebagai pemerhati? Ini soalan yang sangat menarik daripada Prof. Dr. Raihana. Yes. Ada 3 soalan. Terima kasih Dr. Syawal dan juga penanya lah Dr. Raihana ya, berkaitan dengan lesson study ni. Jadi checklist ya tentang sebenarnya bila kita memerhati, dia ada pelbagai orang kata pelbagai model lah ya, pelbagai model dan pelbagai cara. Sebelum ni apa yang saya lihat, kita sebenarnya pulangkan kepada pemerhati sendiri apa nak lihat dan apa perkara-perkara yang hendak difokuskan. Namun kadang-kadang
pemerhati pun dia blur, akhirnya kita menyediakan satu borang. Borang maksudnya dah adalah sikit apa nak dilihat, soalan-soalan tu dah ada di situ. Tetapi apa yang berlaku, kadang-kadang oleh kerana kita terkongkong dengan tadi tu, checklist itu, akhirnya kita tidak melihat perkara lain. Walaupun dah ada, kadang kita yang datang ni mungkin ada orang daripada memang dalam bidang kan. Jadi kita kadang-kadang tidak melihat perkara lain. Jadi ada pro and cons lah antara dua tu ya. Mungkin semasa awal pemerhatian itu, sebelum pemerhatian kita pertemukan sesiapa yang hendak melihat kelas. Jadi kita bagi briefing. Boleh juga kita sediakan satu checklist, tetapi tidaklah terkongkong dengan checklist itu. Kita boleh create yang lebih mendalam lah sendiri. Okey. Kemudian yang kedua, bilangan ya, tu saya kata bilangan sebenarnya tak ditetapkan ya. Kalau keadaan biasa mungkin, kalau di sekolah mungkin agak berbeza kerana di sekolah kita ada panitia, panitia matematik lah, sains matematik, panitia bahasa dan sebagainya. Mungkin panitia itu satu platform untuk dia mewujudkan. Tapi kita di universiti ni, kita konsep saya ialah volunteer. Sebab bila volunteer tu beza cara kita melaksanakan. Ya, bila volunteer kita akan nampak benda tu agak interesting, kita datang daripada dalam ya. Jadi tak perlulah ramai, ataupun kalau kita nak ramai lagi baguslah, tapi kalau tak ada 2 orang 3 orang pun dah cukup. Yang penting kita nak bekerjasama, nak melihat proses itu secara bersama ya. Dan juga tidak ada maksimum atau minimum number lah, kat sini jawapan saya. Cumanya dalam 4 level tadi, semasa berbincang biasanya kita create kumpulan komuniti tadi ya, kumpulan komuniti yang kita bentuk bersama-sama berbincang. Kemudian yang kedua, fasa kedua ialah merancang, juga orang yang sama. Katalah kita ada 3 orang tu lah yang bincang. Cuma dialukan semasa pemerhatian kalau boleh lah ya, kita nak dapatkan idea lebih banyak semasa proses tu berlaku. Jadi di sini kita galakkan kehadiran pelbagai lebih ramai lagi. Kalau dalam konteks fakulti ke mungkin cadangan saya, kalau dah ada semasa kelas tu nak jalankan, cubalah invite mungkin ketua jabatan ke, ya, ketua pusat ke, ataupun dekan sendiri, lihat sama-sama. Itu lagi baguslah, dapat perspektif yang berbeza. Namun sebelum dia datang tu kita kena bagi briefing dulu. Apa tajuknya, apa kontennya, apa yang kita nak lihat, supaya dia dapat rough idea lah ya, tentang apa yang nak diperhatikan. Itu samalah jawapan untuk dua soalan 2 dan 3 tu tidak ada minimum dan tidak maksimum. Cuma tak adalah seorang ya. Kalau seorang tu balik pada asal lah. Tak adalah berlaku kolaboratif. Ya. Tapi saya nampak dalam satu model lain, ada juga di Jepun, dia seorang tetapi dia dah merancang bersama-sama. Sebelum dia nak mengajar tu, dia panggil rakan lain. Maknanya cara dia macam tu. Mungkin agak kekangan masa ke apa. Jadi dia bina, merancang. Tetapi sebelum nak deliver, dia panggil rakan lain untuk melihat dan membagikan input. Itu pun itulah terpulanglah masing-masing macam mana kesesuaiannya. Okey? Okey. Terima kasih, Tun. Ada lagi soalan yang kita nak tanya? Assalamualaikum, Dr. Zanatun dan moderator. Saya Mazmin Muhammad. Ya. Saya nak tanya, kalau di sekolah kan? Ya. Okey, seperti yang doktor sebut tadi, yang kita boleh tak semestinya daripada panitia yang sama kan? Ya, boleh betul. pelbagai panitia sebab kita nak tengok respon murid tadi, kemenjadian murid tadi. Jadi kan itu berlaku semasa sesi refleksi, betul? Bila kita maksud saya awalnya bila merancang tu ialah satu sesi, katalah lebih kurang macam sejam ke 2 jam macam tu ke? Okey, lepas tu dah tentukan kelas mana yang kita akan masuk. Nak untuk melihat, nak buat refleksi. Yeah. And then selepas habis kelas, cikgu ni tadi yang mengajar dan juga pemerhati tadi daripada beberapa panitia berbincang. Okeylah, untuk tengok evidence kan. Berdasarkan apa research lesson dia tadi, adakah sampai situ saja selesai, ataupun kalau kata perlu ada penambahbaikan, maknanya pemerhati ni akan masuk kelas cikgu A tu balik ataupun kelas cikgu B yang dalam kumpulan kolaborasi tadi.
Macam mana yang tu nak jadi jelas sebab kita nak buat di sekolah. Kadang-kadang bila saya baca buku PLC daripada KPM tu, ialah kita nak itu daripada pembacaan kan. Ini daripada penerangan doktor, jadi kita nak nampakkan lebih jelas lagi. Itu saja. Okey, terima kasih saya terus jawab ya. Terima kasih Puan Mazmin, sama-sama kita ya dalam PLC ini, dalam lesson study ini. Okey, setelah kita melalui proses itulah fasa-fasa 1, 2, 3, 4 tadi, yang mana kita aliran ataupun fasa yang sistematik, untuk melakukan seterusnya dia sebenarnya optional lah, terpulang pada perbincangan ahli. Sebagai contoh, mungkin kita ada satu penambahbaikan terhadap lesson itu, boleh juga kita menggunakannya tetapi dalam kelas yang lain, yang mana pastinya semasa berlaku itu ada sahaja perkara lain yang timbul. Ya. Dalam konteks mungkin kita dah ada research lesson itu dalam peringkat universiti contohnya, kita jangan berhenti dalam refleksi itu saja, sebab hasil daripada itu adalah satu output yang sangat baik. Kita boleh jadikan ia sebagai satu, kata apa, penulisan, perkongsian, dibentangkan di dalam seminar mana-mana, dituliskan di dalam chapter in book, dia tuliskan di dalam artikel dan sebagainya. Itu juga satu perkongsian, ya. Maknanya cukuplah, bukanlah semestinya beberapa gelong ataupun beberapa kali baru kita boleh tuliskan, tak. Satu sesi pun sudah cukup. Namun perlulah ada penilaian by penilaian lah beberapa kali lah untuk mengesahkan penulisan itu. Mantap kan? Okey. Tapi dalam konteks tadi, sebenarnya untuk melakukan kali kedua, ketiga itu adalah optional lah, bukan tak wajib. Ya, terpulang kepada perbincangan ahli lah sekiranya hendak dilakukan. Ya, saya rasa itu boleh memberi manfaat lah kepada ahli dan juga kepada guru-guru yang terlibat. Secara tak langsung ya, bila kita belajar sesuatu tadi, kita telah mempelajari sesuatu. Kita sebagai ahli komuniti itu telah belajar sesuatu. Segala strategi perbincangan itu, kita sebenarnya boleh melakukannya di dalam kelas kita walaupun kita tak melakukan proses lesson study. Itu satu yang pembelajaran yang baik lah yang kita boleh kongsikan di dalam kelas tu. Okay? Boleh kan Puan Mazmin ada nak soalan lanjut? Okey. Boleh faham. Betul lah, seperti maknanya apa yang doktor terangkan tu seperti yang saya faham lah. Mana boleh diteruskan perbincangan untuk satu cycle yang lain jika perlu, as optional kan. Mungkin pada subjek lain, cikgu lain dan sebagainya. Okey. Terima kasih doktor. Terima kasih. Thank you for the question. So ada a few things yang ada Puan Aini Haziah ada cakap dalam ni, atas pilihan sendiri boleh ulang atau tidak, tapi tidak di Jepun tidak diulang. Maksudnya di Jepun tidak diulang. Di Malaysia apa yang boleh diiktiraf sebagai amalan terbaik yang boleh dikongsikan, dan jika berlaku pengulangan membaiki amalan, maka akan jadi seperti tindakan. So, ada juga idea daripada Dr. Hasna Abdullah bercakap tentang jom tubuhkan WAS ala-ala Malaysia. InsyaAllah perancangan saya pasti Dr. Zanatun dengan adanya kita punya persidangan di peringkat dunia ni pada bulan 9 nanti, ya, Dr. nyatakan tentang World of Lesson Study, Association of Lesson Study tu, insyaAllah secara tak langsung kita nak menarik lebih ramai lagi memahami, mengamalkan, dan yang paling penting menyertai apa kita kata persatuan atau World of Lesson Study. Okay. So ada lagi persoalan yang ingin dikemukakan? Silakan. Saya nak respon sikit Dr. Syawal. Ya, silakan. Tentang idea Dr. Hasnah tadi, okey, menarik ya. Sebab apa, ini satu platform, kalau kita lihat model di luar negara ya, memang dia ada persatuan itu, terutamanya kalau kita lihat di Indonesia, dia lagi ke depan dalam konteks ini, kerana pengalaman saya mungkin saya boleh kongsikan, Indonesia telah mendapatkan satu keistimewaan daripada JICA ya, dan JICA Foundation, iaitu setiap tahun, kalau tak salah 6 atau 8 tahun ya, dia dapat satu guru-guru ataupun dosennya, dan dosennya untuk diberikan bengkel ataupun workshop di Jepun secara bersemuka lah ya, di sana selama berapa bulan ya. Kemudian dia kembali ke Indonesia dan menyebarkan, dan akhirnya telah menumbuhkan satu persatuan lesson study Indonesia. Dan mereka telah melaksanakan conference lesson study, International Conference on Lesson Study Indonesia ya, selama dah kali ke, kalau tak silap saya 11 ke 12 begitu. Jadi maknanya apa, ada pemantauan daripada sana. Jadi saya rasa inilah juga persatuan itu adalah satu platform untuk
macam satu NGO lah ya, kepada pakar-pakar pendidik yang mana kadang-kadang dah pencen ya, tetapi dia masih sangat bersemangat untuk mengajar. Di situlah dikumpulkan orang kata pakar-pakar ini, pendidik ini untuk sama-sama memberikan input dan sama-sama melihat konteks pendidikan itu, membantu, maknanya kementerian sendiri membantu dalam lebih baik. Saya rasa itu satu yang perlu diusahakan lah, kalau setuju insyaAllah. InsyaAllah. Dengan hasrat yang murni, saya percaya kita sebagai Malaysia juga boleh mengurat langkah dalam memperkembangkan lagi lesson tadi. Okey, ada lagi persoalan yang ingin dikongsi atau apa-apa pandangan ataupun pendapat, okey, boleh tulis dalam chat ataupun boleh berhubung terus dengan Dr. Natun. Kita ada masih lagi masa berbaki lebih kurang 5 minit. Jika ada persoalan, boleh nyatakan di sini. Sementara menunggu kita punya soalan, adalah beberapa saya fikir. Soalan daripada Facebook, Saudara J. Good morning, Doctor. Would you like to share with us particulars of evaluation criteria prepared of World Malaysia? So kat sini there's question from J Dev daripada Facebook. Dia kata, ada tak satu penilaian, kriteria penilaian yang disediakan oleh World Malaysia? Saya fikir dia kata, ada tak satu penilaian, kriteria penilaian yang disediakan oleh World Malaysia? Saya fikir dia kata, ada tak satu penilaian, kriteria penilaian yang dia berulang-ulang apa tu suara. Okey, Dr. Syawal, bergema tadi ada beberapa suara timbul. Okey. Jadi saya ingin berkongsi tentang WAS ya. Bagi saya ya, pengalaman saya bila menghadiri WAS, dia sangat menarik ya, dia agak unik. Bila kita menghadiri WAS, antara perkara yang wajib dan climax di dalam WAS ialah kita ada school visit. Jadi di situ kita ahli yang join conference ini akan sama-sama tapi tak wajib lah, dia optional lah kepada peserta kan, join ataupun menghadiri apa yang berlaku semasa pemerhatian. Dan di situ kita ada juga pakar. Kita insyaAllah dalam WAS ni kita akan melibatkan ramai pakar lesson study dunia yang terlibat, yang mana pakar sendiri akan turun dan memberikan mungkin satu input perkongsian yang tentang dia melihat sendiri observation itu, kemudian dia akan bersama-sama membuat refleksi. Jadi walaupun kita juga sediakanlah macam tadi ya, tentang apakah yang hendak dilihat, namun di situ kita akan dapat lebih banyak lagi input daripada pakar sendiri. Sebab ramai yang setuju dengan adanya satu kerangka ataupun apa yang dilihat tu secara sistematik, tapi ada ramai juga mengatakan kita tak perlu ada perkara itu supaya kita sendiri sebagai pemerhati boleh bebas untuk memerhatikan sebab kita latar belakang yang berbeza. Ya. Jadi saya harapkan kita ni, saya jemputlah kepada semua yang terlibat di sini supaya terlibat dalam WAS dan melihat sendiri ya perkongsian daripada pakar dan juga perkongsian di dalam open class tu sendiri, open class dan refleksi yang akan diadakan. Kita ada insyaAllah dalam 5 atau 7 sekolah yang akan kita lihat di semua peringkat, daripada prasekolah sampailah ke peringkat pengajian tinggi. Okey, insyaAllah. Tak dengar Dr. Syawal? Terima kasih kepada Dr. Natun, dia agak bergema sikit bilik ni. Okey. Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Okey, ada lagi tak soalan? Kalau kita tak ada apa-apa, mungkin saya boleh serahkan majlis kita kepada saudara Mat, Encik Mat, untuk meneruskan agenda seterusnya. Okey. Ini saya persilakan Encik Mat untuk meneruskan agenda seterusnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Natun. Apa yang kita boleh rumuskan dari sini adalah peranan kita sebagai teachers educator ataupun educator sendiri ataupun pendidik ya, dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan baik, dan juga salah satu cara juga untuk mempertingkatkan, meremajakan pengajaran. Ini biasa orang pengajar selalu guna. Meremajakan pengajaran adalah dengan cara kita menggunakan salah satu pendekatan adalah dengan cara kita menerapkan salah satu lesson study ni juga secara tak langsung dapat meningkatkan bukan sahaja pada guru, malah kepada pelajar juga.
Ya, dan selain itu juga saya juga dapat daripada perbincangan ini juga adalah satu kita panggil sebagai pengenalan asas. Dan insya-Allah jika dia ada peluang kita akan buat lagi sekali lagi bingkil seterusnya macam mana kita lihat lesson study itu berlaku secara realitinya. Kita akan juga dapat mungkin kita akan panggil bersama-sama di fakulti pendidikan ataupun di pengajaran, kita akan bersama-sama untuk melaksanakan ini dan dapat dilihat, diperhatikan bagaimana proses itu berjalan dengan baik. InsyaAllah Dr. Natun boleh ya? Okey, so saya serahkan majlis kepada moderator. Ini dipersilakan. Terima kasih. Dr. Syawal, terima kasih Dr. Janatun. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Dr. Janatun. Sama.